Adapun dalil wujud Allah Ta'ala itu dalil kata Tuhan tu ada, maka baru alam ini, alam yang kita duduk ni baru. Tu antara dalil tunjuk kata Tuhan tu ada. Kerana bahawasa jikalau tidak ada baginya, bagi alam tu yang membaharukan dia. Kalau tak ada Tuhan yang membaharukan alam ni, tetapi baru ia alam dengan sendiri. Kita boleh katanya alam ni baru dengan sendiri dia, tak ada tukar buat. Dan secara lazim bahawa adalah salah satu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya itu, bersamaan ia bagi taulannya, bagi yang satu lagi. Itu sebagai dalil akli, tu dalil akli. Lagi berat atasnya dengan tidak sebab. Jadi ya dua benda ni kalau sama berat ni, supaya kita misal gini lah, supaya kita tak mata kilo lah. Ni jadi tengah gitu. Ini ada bekas ya, ada bekas. Kalau bekas duduk dua-dua tu, kalau tak ada benda dalam je berat mari tak tak. Maknanya alam ni kita kata kalau yang ada dengan sendiri, tidak ada Tuhan yang mengandalkan alam. Mana ada dengan tak ada sebab, ada dengan sendiri dia. Hal tu dia panggil mustahil. Supaya dengan kita timbal barang. Kilo zaman dulu tu kalau kita tak ada buah benda dalam dia tak turun. Lepas tu kita tak turun berat sebelah kita tak tu, berat sebelah. Padahal tak ada sekarang habuk dalam makuk dia tu. Lepas tu dia panggil berat dengan tidak ada murajjah tu. Dengan tidak adanya sebab dia panggil mustahil nak jadi. Kalau dia berat sebelah, dia mesti kena ada benda dalam. Maka alam nak ada ni kena ada Tuhan juga buat Allah. Kalau alam ni ada dengan tak ada Tuhan buat, dengan tak ada sebab tiba-tiba ada, hal tu mustahil. Situ nak kira. Nampak dah. Dalil bahru alam ini. Wa dalilu hudusil alami mulazamatuhu lil a'radil hadisati min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Wa mulazimatul hadisi hadisun wa dalilu hudusil a'radi musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Ini dalil kata alam tu baru. Tak didalil kata Tuhan tu ada tu alam ini. Ini dalil kata alam hak kita dak tengok ni baru pula, dah mana dalil. Dan dalil baharu alam itu melazimnya akan segala arak yang baharu. Apa dia arak yang baru? Daripada bergerak dan diam. Tengok alam. Bila mari dia angin pupuk bergerak, bila angin tak ada dia duk. Al-harakah was sukun. Itu di antara benda lawazim bagi alam dan benda. Arak tak sunyi dua. Tak. Bila dia tupai dia satu. Bila dia bergerak, dia tak diam. Bila dia diam, dia tak bergerak. Itu arak. Satu jirim tadi. Dan lain daripada kedua. Dan yang melazimkan bahru ia. Jadi bila kita kata gerak dia tu melazim bagi yang bahru, maknanya benda tu baru jugalah. Tak kena konding. Dan dalil bahru sekalian a'ra' itu. Dalil kata benar a'ra' ni baru ni. Dilihat berubah-ubahnya daripada Adam kepada wujud, daripada wujud kepada Adam. Daripada tak ada jadi ada, daripada ada mati hilang jadi tak ada. Tu dalil. Hak kita musyahadah. Hak kita tengok nampak mata kepala kita. Dalil wajib qidam bagi Allah. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftakiru ila muhdisin fayalzamud dawru wat tasalsul. Adapun dalil wajib qidam bagi Allah, qidam makna sedia. Kalau kita ngaji lepas dah, dalil kata Tuhan bersifat dengan kidam ni, maka kerana bahawasa jikalau tidak ia Allah tu qadim. Sekira kalau Tuhan tak ada qadim, maknanya Tuhan tu baru.
Nescaya adalah ia baru. Dia tak lepas dua tu. Kalau dia tak koding, dia baru. Bila dia bukan baru, dia koding. Dua tu. Maka berkanak kepada yang membaharukan dia. Bila dia tu baru, dia nak kepada orang baru dia. Maknanya membaharu, nak kepada orang buat dia. Dia membaharu. Maka lazim do dan tasassu. Dua. Do ni makna klik ketulah. Klik belik ketulah. Ibarat do ni mudah misal telur dengan air. Duduk. Telur mari dia air, air mari telur, telur mari dia air, air mari telur. Tak suk. Balah tak menih. Tu daurun. Pusingnya klik ketulah. Adapun tasassu ni panggil gi tak suk mana. Dua buat tu panggil berhubung. Mustahil tak berlaku dua-dua. Habis kata. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala. Bali annahu law amkana an yalhaqahu al-adamu lan tafa anhu al-kidamu likauni wujudihi hina idzin yasiru jaizan la wajiban. Kerana keadaan wujudnya ketika itu jadi haruh. Keadaan wujudnya wujud Allah tu. Jadi haruh. Sedangkan kita ada belajar wujud Allah Ta'ala tu wajib. Wajib tu ada. Bah kalau kata haruh tu ada, mustahil. Tak boleh jadi. Tidak wajib. Dan yang haruh itu tidak wujudnya malaikat bahru. Tidak wujudnya malaikat bahru. Ta'ala lil hawadisi wali annahu law ma sala syai'an minha lakana hadisan mislaha wa zalika muhalun lima arafta qablu min wujubi qidamihi wa baqaihi. Adapun dalil wajib bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Ni kita dah baca dalil, ni dalil akli ni. Dalil nakli itu kena buka dalam hadis, dalam Quran. Sini musannaf tidak sebutkan dalil nakli, sebut dalil akli, dalil yang kita kena berkira dengan akal tu, secara sepitah lalu. Maka kerana bahawasa jikalau bersamaan Allah akan suatu daripada segala yang baharu. Kalau Tuhan yang disupa dengan benda baharu, nescaya adalah ia baharu seumpamanya. Tuhan baru supaya benda baru. Maka baru tu dan yang demikian itu mustahil. Tak boleh jadi. Sebab apa mustahil? Kerana barang yang akal ketahui dahulu daripada wajib kidam. Daripada tu bayan pada kata barang tu. Apa barang tu? Daripada wajib kidam dan bakonyo. Kalau ngaji Arab je bayan pada kata bagai, kerana bagai telah dulu sebut, itulah wajib kidam dan wajib baka. Amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi fali annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wasifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyyati. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bisifatin walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Supaya atas sana juga lah. Adapun dalil wajib qiyamuhu ta'ala binafsih, dalil kata Tuhan ada dengan cara diri dia, dengan tidak orang buat dia, dengan tidak berhajat mukhassih ni, dengan tidak tupai pada zat. Dalilnya akli ni. Maka kerana bahawasa jikalau berkanak ia Tuhan kepada zat, kalau benda tak boleh jadi. Kalau Tuhan berkanak kepada zat, nescaya adalah ya Allah sifat. Dan sifat itu tidak bersifat dengan segala sifat ma'ani. Sifat Tuhan dia tak, kalau Tuhan itu sifat,
maka tertentu ia tak boleh bersifat dengan segala sifat ma'ani. Sebab dia sifat. Kena bersifat dengan ma'ani kena zat, baru boleh. Dan tidak bersifat dengan sifat manawiyah, ya 7 lawazim bagi ma'ani 7. Dan Tuhan kita Azza wa Jalla wajib bersifat ya dengan keduanya, dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Tuhan wajib bersifat dengan ma'ani dan juga ma'nawiyah. Itu wajib dia bersifat. Maka bukan ia Allah sana itu sifat. Itu natijahnya Tuhan kita bukan sifat, bukan dia zat yang bersifat dengan ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dan jikalau berkhanak ia Allah tu kepada yang menjadikan dia. Ini jikalau fardu takdir, kalau Tuhan perlu dan berhajat kepada fa'in dan mujid. Nascaya adalah ia baru. Tuhan baru pula dah. Dia timur kat tu natijah dia tu. Betapa yang demikian itu, demikian Tuhan itu baru. Maknanya nak baru kok mana Tuhan itu koding, kita mengaji dah dulu kaki dam bakal. Dasarnya telah terdulu dalil atau wajib kidam Allah dan bakonya, yang bako Allah. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali annahu law lam yakun wahidan lama wujida syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina izin. Adapun dalil wajib wahdaniyah bagi Allah Ta'ala, maka kerana bahawasa jikalau tidak asa ia ya Allah, pada takdir kata Tuhan kita tu bukan satu, makna dia berbilai. Atau mustahil tu takdir kata, bubuh kata. Nascaya tidak diperoleh suatu daripada alam, maka alam semua nak ada tak boleh. Dah kalau Tuhan dua ni, ada kala dia pakak, ada kala dia tidak pakak. Kalau kita kata dia pakak buat sama-sama pakak ittifaq, membawa kepada Tuhan tu kurang sifat kamalat dia. Nanti kata pakak. Kalau kita kata Tuhan saat itu dia tak ada pakak, menyalahi munawah tu kunawah ni, kelahi pula situ. Nampak dah? Itu cara akal dia panggil. Sebab tu kalau Tuhan tu bukan satu, maka makhluk kita dok ni tak akan ada. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Kerana lazim lemahnya ketika itu, ketika diperoleh suatu tadi. Wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati. Fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadisi. Dan ada pun dalil wajib bersifat Allah dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat, 4 sifat ni. Semua sifat ma'ani ni. Nung tu lebih tu. Maka kerana bahawasanya jikalau ternapi sesuatu daripadanya 4 sifat. Sebut sana. Daripada kudrat, pada iradah, pada ilmu, pada hayat. Kalau kita terucuk so, bukan terucuk belakang ni. Kalau kita tak ada so, nascaya tidak diperoleh suatu daripada segala yang baru. Mesti tak ada benar. Padahal kita duduk hari ni benda baru benar-benar. Itu sebagai dalil akli. Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma'u wa aidan law lam yattasib bi adadiha wa hiya naqaisu wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Adapun dalil wajib sama bagi Allah dan basar dan kalam, sebab ma'ani dah, maka Quran ni ke apa? Bawah tu kita taklid sikit-sikit lah. Maka di antara ayat Qurannya firman Allah Ta'ala, innahu huwas sami'ul basir. Itu di antara dalil nakli tu. Sesungguhnya Allah jugalah yang amat mendengar lagi amat melihat. Dan firman-Nya wa kallamallahu Musa taklima.
Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Tidak ada wasilah, tak ada apa. Terus lah. Dan hadis ijma' sekalian ulama. Dalil. Dan lagi pula jikalau tidak bersifat dengan dia dengan samak basar kalam tu. Kalau kita ada sifat samak, sifat basar, sifat kalam, dan saja lazimlah bahawa bersifat ya Allah dengan segala lawannya. Lawan dia ke apa? Iaitu kekurangan segala lawan dia. Lawan bagi sifat samak artinya tuli. Lawan bagi sifat basar arti buta. Lawan bagi kalam artinya bisu ataupun ibarat kata kelu. Waktu kurang itu mustahil. Dan kekurangan itu kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Ada benda tak boleh jadi. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati au tarkihi jaizan fi haqqihi ta'ala. وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعَالَى شَيْءٌ مِّنْهَا عَقْلًا أَوْ اسْتَحَالَ عَقْلًا لَانْقَلَبَ الْمُمْكِنُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحِيلًا وَذَلِكَ لَا يُعْقَلُ. Adapun dalil keadaan menjadikan sekalian mungkin ataupun meninggalkan menjadi itu harus pada hak Allah Ta'ala. Maknanya dalil kata harus bagi Tuhan buat, mungkin dah tinggal buat ni. Maka kerana bahawasa jikalau wajib atasnya atas Allah sesuatu daripada membuat mungkin dan meninggal ni pada akal. Kalau kita kata wajib saya kena buat ataupun mustahil pada akal. Dan saja bertukar mungkin itu jadi wajib ataupun jadi mustahil. Maka tukar mungkin jadi wajib dan mustahil ni, dan demikian itu tidak diterimakan dia oleh akalnya. Akal kita tak terima. Habis sifat yang bergantung dengan Allah dan masuk kita bercara sifat yang bergantung dengan Rasul. Sebagai sepitah lalu tu, cara ijma'ali dalam mata Barahin. Wa amma ar-rusulu alaihimus salatu wassalamu wa yajibu fi haqqihimus sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Adapun sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam, maka wajib pada hak mereka itu benar. Satu kena bersifat dengan benar. Dan kepercayaan, amanah. Dan menyampaikan tu tabligh barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi segala makhluk. Hak mana Tuhan tu siapa kena siapa, tak siapa tak boleh. Kita tengok ke satu lek sana. Risalah itu ialah menepati kedutaan. Kerti kedutaan. Tut, stan tut dia panggil. Itu kedutaan. Rasul itu duta. Mana kedutaan tu stan tut, kalau duta tu tut sendiri. Tu duta antara Allah dan hamba. Sebagai orang tengah daripada Allah wahyu siapa ke hamba. Yang dilantiknya menjadi Rasul supaya bertugas menunaikan satu-satu kepentingan. Apa kepentingan ni? Iaitu menyampaikan syariah Allah di muka bumi itu. Dakwah manusia pada di permukaan bumi ni. Dan menunjuk manusia kepada jalan yang betul, jalan yang sebenar. Dan kerana demikian itu tak dapat tidak bahawa berhimpun padanya sifat-sifat yang memberi kelayakan dan keahliannya. Orang jadi Rasul kena sifat yang layak dengan dia. Di dalam bertugas dengan kewajipan ini. Maka di antara sifat yang kelayakan dengan Nabi yang disebut oleh tua kita, sidik, amanah, tabligh, tanah tak tu. Apa makna sidik? Kita tengok takrif dia sikit. Nota kaki lek bawah. Sidik arti betul cakap pe mengikut hakikat sebenar. Tu sidik. Kecek betul.
tak bohong. Rasul-rasul benar mereka itu dengan apa yang mereka cerita dari Allah memberi kepada mereka mukjizat. Maka jika tidak ada mereka benar, nasihat tak ada sokongan dari Allah dengan mukjizat. Kalau Rasul tak benar, Tuhan tak beri mukjizat. Tuhan beri sebagian nak kuatkan pada mendakwahkan orang yang bukan Islam. Kata dia Rasul sungguh. Nescaya tak ada sokongan dari Allah dengan mukjizat. Firman Allah Ta'ala yang bermaksudnya, wahai sekalian umat manusia, sungguhnya telah datang kepadamu Rasulullah Muhammad dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu. Maka berimanlah kamu, karena demikian itu amatlah baiknya bagi kamu. Beriman itu baik bagi kita. Dan jika kamu kufur, maka kekufuran kamu itu tidak mendatang kerugian apa-apa pun kepada Allah. Lalu seorang kufur dengan Allah tu, tak rugi, dia yang ruginya. Dia rugi, dia kufur, dia akan diazab. Maka karena bahawa sungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Ta'ala sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Itu sifat sidik, benar. Akasah kedua tu bawah amanah. Amanah itu sebagaimana berkata Imam Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam. Kita duk mengaji ke pondok-pondok ya. Kifayatul Awam tu hak Imam Bajuri tu. Apa yang dia sebut pada muka surat 75. Ialah memelihara, mana amanah mana jaga, dan menjaga dari jatuh dalam perkara yang ditegah. Orang jadi Nabi Rasul tak buat benda Tuhan lagi, itu amanah. Sama ada tegah itu secara makruh ataupun kurang aula, mana khilaful aula. Tegah dia dua, tegah makruh ke, tegah khilaful aula ke. Maka Nabi-Nabi itu terpelihara daripada zina, daripada minum arak, dusta dan lain. Nabi tak ada sifat-sifat hak mazmumah tersebut. Daripada perkara dilarang secara zahir, dan dipelihara juga daripada berlaku sifat kotor dan sifat yang cemar pada batin. Apa sifat yang cemar pada batin? Seperti dengki, besar diri, riya, sum'ah dan lain-lain lagi. Daripada yang ditegahkan pada batin. Sifat mazmumah lah. Dan kita bak tasawuf. Dan kita menawar pada sebut. Naik ke atas. Wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu adadu hadhihi sifati wa hiya al-kadhibu wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhiya anhu nahya tahrimin aw karahatin wa kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighihi lil khalqi. Mustahil pada hak mereka itu segala lawan sifat yang tiga ini. Dia sebut tiga tu sidik, amanah, tabligh. Fatanah tak ada sebut sini. Abang lazim daripada orang nak tabligh kena fatanah, nak menyampaikan hukum. Itu tiga sifat. Iaitu dusta, khianat dengan berbuat sesuatu daripada barang yang ditegah daripadanya akan sebagai tegah yang haram ataupun tegah makruh, dan menyembunyikan sesuatu daripada barang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia akan barang bagi segala makhluk. Itu pun mustahil juga. Tuhan suruh siapa pada umat, dia taruh senyap tak ada royak, dia panggil talih, tidak amanah. Akan satu di sana. Yang ini dikandaki dengan tabligh itu ialah menyampaikan kepada manusia apa yang disuruhkan mereka itu menyampaikan dia. Jujur khijah juga siapa lah. Kalau Tuhan suruh menyapa. Itu khijah Nabi. Serta tidak menyembunyikan sesuatu pun daripada perkara yang disuruh tu. Dia kena oyak habis. Oyak habis. Nak tinggal-tinggal tak boleh. Firman Allah Ta'ala yang bermaksudnya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Mengoyaklah pada hak Tuhan itu ayak padamu, kepada umatmu.
Dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyapai semua, maka bermakna tidaklah engkau menyampaikan perutusan. Tak tunai amanah Tuhan lah. Dan Allah juga lah akan memeliharamu daripada kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Habiskan. Itu 3 sifat. 3 sifat. Semua patanah tak sebut di sini. So kita sebut patanah, sidi amanah tabligh patanah saragi. Ada sekitar sebut ismah saragi. Dia banyak lagi sifat Rasul tu tak sebut sini. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ma huwa minal a'radil basariyyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyyati kal maradi wa nahwihi. Aruh pada hak mereka itu rasul-rasul. Barang yang ada ia pada perangai anak Adam yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang maha tinggi. Atau haruh. Maknanya harus Nabi kita bersifat dengan sifat manusia. Makan, tidur, berjalan, demam sikit sebanyak. Tak apa lah tu. Sebab itu tidak buat cedera dan cacat dakwah Nabi. Seperti sakit dan seumpama. Amma burhanu wujubi sidqihim alaihimus salatu wassalam fa li'annahu law lam yasdiku lalazima al-kadhibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Adapun dalil wajib benar mereka itu rasul, maka kerana bahasa sekalian mereka itu rasul, jikalau tidak benar mereka itu nasya lazim dusta pada khabar Allah. Dah kalau rasul tak benar, mana rasul tu bohong cerita Tuhan atau khabar Allah. Kerana membenarkan Allah bagi mereka itu dengan mukjizat yang menepati ia pada tempat kata. Mukjizat dia ni masalah kata dia kata telah benar hamba-Ku, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Tu harap telah benar hamba-Ku pada tiap-tiap barang menyampaikan daripada aku. Ada kata sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Tu harap. Bagus kata. Aku satu sikit. Mukjizat ni ke apa mukjizat? Amrun khariqun lil adah. Benda yang mencari adat, benda tak biasa berlaku. Itu panggil mukjizat. Iaitu tiap-tiap perkara yang mencarikan adat yang Allah Ta'ala perlakukan di atas tangan orang yang mendakwa kenabian. Siapa dakwa Nabi, masa Nabi lah. Nabi kita mana? Tak kira orang dakwa Nabi tu hanya turun mukjizat untuk nak orang percaya. Mencabar oleh orang yang mengingkari baginya atau wajah menyatakan kebenaran dakwaannya. Atau dakwa itu benar sungguh dakwa Rasul. Dicabar apa dengan mukjizat dia. Syarat mukjizat bahawa ada ia mukjizat mencarikan adat. Kita mencari keadaan. Benda ni yang panggil apa? Tak biasa berlaku. Benda yang panggil pelik sengerti. Biasa berlaku kan Nabi belah boleh. Tak ada. Itu mencari keadaan. Yang kedua, zahir atas tangan orang yang mendakwa kenabian. Yang berlaku di atas orang dakwa Nabi. Kalau dia bukan Nabi, tak ada. Lah ni tak ada. Dah lah ni masa dulu. Yang ketiga, disertaikan dengan dakwa kenabian. Maka adalah mukjizat itu membezakan orang yang ampunnya. Allahu Akbar. Perbezaan di antara mukjizat dan lainnya pada perkara-perkara yang mencarikan adat. Ini kita sebut sosok ni. Ada 4-5 ni nama dia. Satu mukjizat. Apa makna dia? Perkara yang mencari adat yang zahir atas tangan orang mendakwa kenabian. So,
Maknanya orang Jawa jadi Nabi yang sungguh lah. Tuhan muzahirkan di atas tangan dia tu akan benda yang berlaku pelik-pelik. Mukjizat. Karamah. Karamah ni perkara yang mencari adat juga, yang zahir atas tangan orang wali. Fafak wali-waliullah ni karamah. Karamah sifat kemuliaan Tuhan beri ke dia. Dan adalah ia dengan sebab mengekali wali itu ada taat dan menjauhi maksiat. Bila wali jauh daripada maksiat, tak apa dak. Tu dia panggil. Itu karamah. Karamah saya bagi. Yang ketiga, ma'unah. Apa ma'unah? Perkara mencari keadaan yang zahir atas tangan orang awam biasa. Di kampung biasa, tak ada ngaji sifat 20 tapi orang Islam. Bila kita pergi mohyo pak siuk serta, jenis tu orang lah. Tak, ma'unah. Dia orang Islam, tapi bukan kata wali tu guraling dak, tu hawi. Kita kecek keramat belaka. Keramat ni dia suku, dia panggil ma'unah. Yang keempatnya ihanah. Ihanah ni perkara tu mencari keadaan yang zahir atas tangan orang pembohong yang mendakwa kenabian. Orang dakwa jadi nabi selepas nabi kita. Lepas tu dia tunjuklah benda yang dia kuasa boleh buat. Dia panggil ihanah. Seperti hasil bagi Musailimatul Kazzab. Hak zaman nabi, zaman nabi. Yang kelima istidrak. Istidrak ni apa dia? Ni benda hak pelik belakang ni benda cari adab jenis semua. Perkara mencarikan adab yang zahir atas tangan orang fasik. Supaya orang tak semaya. Tapi dia kata kata mulut dia jadi. Dia panggil istidrak. Seperti zahir atas tangan Dajjal. Supaya ni lah apa tak cah ramak. Ada. Tak cah jenis siuk-siuk kata-kata jadi itu dia panggil apa? Istidrak. Pasal tu hawi benda tu, benda mencari keadaan dan juga nak dia galik diraka pada Allah Taala. Tu. Bukan karamah, bukan mukjizat, istidrak dia panggil. Galik. Akhir sekali yang keadaan lagi, yang kena irhas. Irhas ni siapa? Gapo irhas? Perkara yang mencari adat yang zahir atas tangan seorang Nabi sebelum dibangkitkan dia. Bukan Nabi kita kan belum umur 40 tu. Kadang-kadang dia berjalan pak cawai duk tudung nak tah irhasan. Dalam zangi kita duk baca tu. Irhasan li nubuwatihi wa irghaman liman jahada bihi. Ada sebut dalam Quran. Seperti daripada zangi. Seperti meneduh oleh awan bagi Nabi kita Muhammad. Cawai teduh tak tu irhas. 7 sihir. Ni sihir ni benar percaya keadaan ke? Iaitu kawaid yang dikuasai oleh seorang dengan dia, segala kaedah-kaedah hak seorang tu boleh buat atas perbuatan yang pelik-pelik. Benar pelik-pelik lah benar kawaid. Dengan ditilik bagi mereka yang jahil kawaid tu. Dan mungkin berusahakan dia dengan mempelajari. Masalah sihir ni boleh kita nak mengaji tahu boleh, tapi harai tu suku lah. Ilmu sihir ni tak boleh. Anak usaha cari boleh. Mana boleh kan tak? Ada lah jenis sihir tak ayah mana. Tapi hukum adalah haram sihir. Mukjizat dan karamah. Tiap-tiap barang yang harus bawa ada ia mukjizat bagi Nabi, maka harus bawa ada ia bagi wali. Tetapi saya kira bahawa memberingat dan menjaga atas bawa mukjizat dan karamah itu yang mengeluarkan keduanya itu ialah Allah Ta'ala. Benar tu Tuhan juga tu. Bukan diri seorang Nabi ataupun wali tu. Tuhan buat suku sakat. Dan wajib atas insan bawa i'tikad bahawa Allah Ta'ala yang mempelakukan mukjizat dan karamah di atas tangan rasul-rasul dan wali. Kita jangan pergi kata dia sendiri yang pelakukan perbuatan. Kita kena pergi kata semua tu daripada Allah. Berlaku di dia. Masuk kepada mata. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalam. Li'annahum law khanu bi fi'li muharramin. Sini jadi keliru ni. Bukan fi'lin muharramin baca dengan idhafah.
Tak. Bi fi'li muharramin, bukan fi'lin muharramin, baca idafah. Aw makruhin lan qalabal muharramu awil makruhu ta'atan fi haqqihim alaihimus salatu wassalam. لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث. Apa maknanya? Adapun dalil wajib amanah bagi mereka itu, bagi Rasul. Rasul-Rasul itu jikalau khianat mereka itu dengan mengerja yang haram ataupun makruh, nescaya bertukar yang diharamkan dan yang dimakruh itu akan taat. Benda haram tukar jadi taat. Kalau Rasul tu buat benda, kalau Rasul tu khianat. Kalau ni pada hak mereka itu alaihimus salatu wassalam. Kerana bahawa Allah Ta'ala menyuruhkan kita umat ni dengan mengikut mereka itu Rasul. Kita kena tunggu Rasul. Ada perkataan mereka itu dan perbuatan mereka itu. Dan tidak menyuruh Allah dengan memperbuat yang haram. Benar haram itu tak suruh buat. Dan tidak dengan yang makruh, itu pun tak suruh juga. Dan inilah dengan ainnya ialah dalil wajib yang ketiganya, iaitu tabligh. Yakni kerana bahawasa jikalau tidak menyampai oleh mereka itu, nescaya menyembunyi oleh mereka itu, kalau mereka tak sapa hukum pada umat, artinya mereka sembunyi susu. Dan jikalau menyembunyi mereka itu, nescaya adalah kita sekalian disuruhkan kita dengan mengikut bagi mereka itu pada menyembunyi. Jadi kita pun suruh kita susuk jugalah hukum ni. Padahal kita kalau ada ilmu tak boleh kita susuk, kena royak katimul ilmi mal'aunun, wajib pada hadis. Bila kita tahu kena hajar. Dan menyembunyikan itu diharamkan dia. Tak boleh nak sembunyi hukum, tak royak sekat dia, tu tak boleh. Dilaknatkan yang memperbuatkan dia. Itulah katimul ilmi mal'aunun. Dan Allah Ta'ala tidak menyuruh ia dengan yang diharamkan. Benar halal tak suruh. Dan tidak dengan yang dimakruh, itu pun tak suruh juga. Maka tidak jatuh pada mereka itu. Maka satu tu. Adapun segala perkara yang ketentuan dengan mereka itu. Hanya benda khususiyat untuk Nabi, kita tunggu tak boleh. Maka tidak harus kita mengikut sekali-kali, seperti berkahwin lebih pada 4, tak boleh. Dan tidur tidak membatalkan wuduk. Atau Nabi kita ni batal. Tidur tak tetap punggung lah. Wa amma dalilu jawazil a'radil bashariyati alaihimus salatu wassalamu wa musyahadatu wuku'iha bihim imma li ta'zimi ajrihim aw lit tashri'i aw lit tasalli 'anid dunya aw lit tanbihi li khissati qadriha indallahi ta'ala wa adami ridahu bihada rajazain li awliyaihi bi'tibari ahwalihim fiha alaihimus salatu wassalam. Adapun dalil haruh a'raq basariyah atas mereka itu rasul-rasul ni, maka dilihat jatuhnya dan berlakunya pada mereka. Benar tu berlaku di kalangan rasul, benar jatuh. Ada kala kerana membesarkan pahala mereka itu, di kalangan rasul sakit demi tu hendak besar pahala, ataupun kerana menyatakan syariah, ada juga, ataupun kerana sabar daripada dunia, ataupun kerana menjaga mereka itu bagi kekejian qada daripada Allah Ta'ala. Itu nak jaga. Dan ketiadaan redha Allah Ta'ala dengan dia.
negeri membalaskan segala kekasihnya dengan sekira-kira ahwal mereka itu di dalamnya alaihimus salatu wassalam. Apa makna? Satu turun bawah. Yakni bahawa dalih harum arak basyariah atas segala mereka itu dilihat jatuhnya dengan mereka itu bagi orang yang semasa dengan mereka. Orang yang dengan Nabi je boleh tengoklah, kita tak ada dengan Nabi. Dan sampai khabar, ini kita orang belakang ni, yang demikian itu dengan khabar mutawatir yang sahih kepada orang yang tidak semasa dengan mereka itu. Kalau orang yang tak ada dengan dia tahu melalui khabar hadis mutawatir. Boleh juga. Dan tidak berkanak kemudian daripada dilihat. Ataupun kemudian pada sampai khabar yang mutawatir itu tidak berkanak takluk situ kepada kenyataan lagi, kepada tu harajat takluk pada kata tidak berkanak. Tidak berkanak kepada kenyataan lagi lah. Kerana bahawa sos sekalian mereka itu sakit mereka itu dan makan mereka itu dan minum mereka itu dah berkahwin mereka itu. Itu sebagai Arab basyariah belaka tu. Sifat Arab basyariah semua tu. Dan setengah daripada faedah menyatakan syariah itu seperti bagai yang kita ketahui kan hukum lupa dalam semaya. Adakah cerita Nabi semaya zuhur ataupun asar 2 rakaat? Ada bab fiqh tu kan? Tu nak menyatakan hukum syarak tu. Maka terlupa ni sifat manusia Arab basyariah. Kita terlupa Nabi terlupa, tapi terlupa Nabi untuk menyatakan hukum cara buat sujud sawi. Di dalam semaya daripada lupa Nabi. Dan betapa semaya pada ketika sakit, masa Nabi sakit, maya duduk, tahu? Itu nak menyatakan syariah tu, hukum. Dan pada waktu ketakutan, waktu perang, semaya dalam media perang, itu nak banyak pada umat juga. Daripada perbuatan Nabi pada demikian itu. Wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah idh ma'nal uluhiyyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu ilaih wa ma'na la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Ini hak mengandungi dua kalimah ni. Dan menghimpunkan sekalian makna aqaid ini kata la ilaha illallah, kata yakni peroleh perkataan la ilaha illallah. Tetap saya di bawah. Mana kata yakni oleh perkataan. Oleh perkataan la ilaha illallah. Dia himpun di situ. Jadi qaulu bukan qal oleh perkataan dia. Karena makna ketuhanan itu makna uluhiyah, iaitu kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain dari itu makna uluhiyah. Tuhan tidak berhajat kepada benda lain dan benda lain berhajat pada Allah. Dan berkanak tiap-tiap barang yang lainnya lain daripada Allah kepadanya kepada Allah. Benda hal lain berhajat pada Allah. Allah tidak berhajat kepada benda yang lain. Maka makna la ilaha illallah itu tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Dan tidak berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya melainkan Allah. Itu makna dia. Dan makna bagi bid'ah tu lebih nampak. Kalau Arab tu wa muftakiran ilaihi kullu ma, dan berkanak kepadanya. Kalau Arab dan tidak berkanak kepada oleh tiap-tiap lain melainkan Allah. Kalau Arab tak ada dah. La mustaghniyan, tidak yang kaya daripada tiap-tiap barang lain daripadanya, kullu ma siwahu, wa muftakiran. Tak apa di atas pada kata mustaghniyan tu atas la. Nah, situ la sebagai takkid tu.
Tak kira mustaghniyat itu ya. Tak apa pakai betul-betul gitu ya. Amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujud wal qidamu wal baqa' wal mukhalafatu lil hawadisi wal qiyamu bi nafsihi wa tanazzuhu 'anil naqa'is wa yadkhulu fi dhalika wujubus sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam idh law lam yajib lahu ta'ala hadhihi sifatu lakana muhtajan ila al-muhdisi awil mahalli aw man yadfa'u anhu naqa'isa. Adapun kaya Allah, kaya lepas, mana terkaya. Adapun kaya Allah Azza wa Jalla daripada tiap-tiap barang yang lainnya, mana Tuhan tak berhajat kepada benda daripada zat dia, maka iaitu mewajib bagi Allah Ta'ala akan wujud. Sifat istighna ni Tuhan mesti kena wujud, qidam, baqa, bersalahan bagi segala bahru, itu mesti dah. Qiyamuhu bi nafsih, dan maha suci daripada kekurangan. Dan masuk pada yang demikian itu wajib sama bagi Allah, ma'ani dan basar dan kalam. Jadi kesimpulan kita ambil situ no? Tengok bawah. Maka yang masuk dalam istighna itu sebelah sifat istighna. Daripada segala sifat yang wajib, istighna sebelah. Satu sifat nafsiyah, iaitu wujud. 4 sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu. Dan 3 daripada sifat ma'ani, iaitu sama, basar, kalam. 3. Dan 3 daripada sifat manawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sebelah semua. Masuk dari sifat istighna sebelah. Lepas tu bila sendirilah sebelah sifat. Dan jikalau tidak disebut oleh pengarang sekalipun, jadi tuai tak ada sebut dah di atas tu, tapi cara faham duk situ. Karena bahawa lazim melazim ia akan 3 sifat ma'ani yang tersebut. Hak 3 belakang tak ada sebut. Kalau dia sebutnya 9 apa dah? Kalau sebut tu wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, sama, basar, kalam. Lepas tu 3 lagi tu tak sebut. Musannif tak sebut. Tapi kita sebut akhir di sini tu. Tak sebut akhir. Kerana jikalau tidak wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, sifat tersebut di atas daripada wujud qidam, nescaya berkandak ia kepada yang membahrukan dia, atau dah ni lah, ataupun kepada zat, ataupun kepada yang menolak daripada kekurangan. Wa yu'khadhu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftikaruhu ta'ala ila ma yuhassilu gharadahu kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Dan diambil daripada istighna, pada yu'khazu ayyufhamu, dipahami daripada istighna ni, boleh kita gerti situlah. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala kandak pada sekalian af'al dan ahkam. Dan jika tidak, yakni jika berkandak kepada demikian itu, kepada af'al dan ahkam, nescaya lazim berkandak Allah kepada bagai menghasilkan kandaknya. Betapa, yakni kaifa, betapa kau ia kandak. Dan iaitu Tuhan kita Azza wa Jalla kaya ia pada tiap-tiap barang yang lain. Satu di bawah sikit disebut dalam kitab Aqidatun Najin. Kitab ni pun sebagai mukarrab pondok yang banyak kita mengaji. Dibilangkan kitab salah, kitab bagi Tuan Mina. Tuan Mina banyak kitab-kitab dia buat. Bermula gharak yang tersuci Allah daripadanya itu ibarat daripada cita-cita yang membakit ia akan Allah Ta'ala atas menjadikan satu perbuatan daripada segala perbuatan. Tu gharak membakit pada Tuhan nak buat satu benda.
tu gharak. Maka Tuhan tak ada gharak tu tujuan. Kita pasal tujuan lah. Tuhan buat satu benda ada gharak, ada tujuan? Tak ada. Kita buat satu benda ada gharak, tujuan. Ada bagi kita. Ataupun satu hukum daripada segala hukum syarak. Daripada memeliharakan maslahat. Ya kembali ia maslahat atas dirinya atau atas makhluk ke? Dirinya diri Tuhan tadi. Dan kedua-duanya itu mustahil pada hak Allah. Hak mana? Hak gharak yang membangkitkan atas menjadi satu perbuatan ataupun maslahat sana. Atau mustahil atas Tuhan. Benda tak boleh jadi. Wa kadza yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu shay'in minal mumkinati wa la tarkuhu. Idh law wajaba alaihi ta'ala shay'un aklan kas-sawabi masalan lakana jalla wa azza muftakiran ila dhalika syai'i liyutakammala bihi idh la yajibu fi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwah. Dan demikian lagi diambil, dipaham daripada istighna itu pula bahawasanya tidak wajib atasnya atau Allah tu berbuat sesuatu pada mungkinat. Faham pada istighna tu Tuhan tak wajib buat benda mungkin, harus. Dan tidak wajib meninggalkan dia meninggal berbuat. Dami dia tak situ. Bukan dengan mungkin meninggal berbuat. Mana tak buat. Karena jikalau wajib atasnya atau Allah sesuatu daripadanya daripada berbuat ataupun meninggal tu. Pada akal. Seperti pahala umpama. Beri pahala. Nascaya adalah Allah Jalla wa Azza berkehendak kepada sesuatu. Maka bila Tuhan berkehendak pada satu gharak tujuan itu tak boleh jadi, mustahil. Supaya sempurna ya Allah dengan dia dengan sesuatu sana. Itu mustahil. Karena tidak wajib pada hak Allah Ta'ala malaikat bagi yang ia kamal mana sempurna baginya bagi Allah. Dan Allah Jalla wa Azza kaya ya Allah daripada tiap-tiap barang lainnya. Tuhan tak berkehendak kepada semua bagi hal lain. Bahkan benda hal lain berkehendak pada Allah. Iftikar. Wa amma iftikaru kulli ma siwahu ilaihi jalla wa azza fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayatu wa umumul qudrati wal iradatu wal ilmu idh law intafa shay'un minha lama amkana ayyujada shay'un minal hawadisi fala yaftakiru ilaihi shay'un kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang lainnya kepada Allah. Tadi tu hal lepas pada segala benda-benda lain. Hak lain tu berhajat berkehendak pada Allah. Dia panggil sifat iftikar. Dia kena bersifat dengan semilai. Tadi sebelah, hak ni semilai. Maka iaitu mewajibkan baginya Allah Ta'ala tu akan hayat. So, dia kena hidup. Dan umum kudrat takluk dia. Dan iradat dan ilmu. Karena jikala ternafi sesuatu daripadanya, daripada yang tersebut. Hayat, kudrat, iradat, ilmu ni. Dan saja tak dapat bahawa diperoleh sesuatu daripada segala yang baru. Benda baru tak akan timbul. Tak akan jadi. Dan tak ada benda baru. Pak kita nak kata tak ada. Benda-benda benar. Maka tidak berkehendak kepada suatu jua pun. Tuhan tak ada nak ke satu. Betapa dan iaitu berkehendak yang berkehendak kepadanya, kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lain. Akan satu lek sana. Maka dipahamkan daripada kalam musannif ini. Ni hak atas. Musannif tu tuan mata umul barahim bukan tuan kitab. Bani mutlaq ini tuan mata saya Sanusi. Karena ada mengaji Sanusi tu. Ada Ibrahim tu. Bahawa sifat iftikar itu sembilan semuanya. Iftikar sembilan. Iaitu wahdaniyah, hayat, kudrat, iradat, ilmu.
dan segala lawazim sifat yang 4 itu yaitu kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Jadi hayat, qudrat, iradat ni makna ni. Wahdaniyah tu salbi tu. Maknanya situ tu 9. Wahdaniyah, hayat, qudrat, iradat, ilmu. Lepas tu ambil lawazim hak 4 hak akhir. Kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. 5 dengan 4 jadi 9. Itu sifat iftikar. Wa yujibu lahu aidan al-wahdaniyatu iz law kana ma'ahu sanin fil uluhiyyati lama iftaqara ilaihi syai'un liluzumi ajzihi ma hina idzin kaifa wa huwa ta'ala alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Dan mewajibkan pula bagi Allah Ta'ala akan wahdaniyah, karena jikalau ada serta Allah yang menduai pada ketuhanan, maknanya kita fardu takdir kata Tuhan tidak bersifat wahdaniyah. Nah, saya tidak berkehendak kepadanya, kepada Allah oleh sesuatu. Sebab apa tak berkehendak? Karena lazimlah lemah keduanya ketika itu. Betapa perinya. Jadi betapa halnya, jadi betapa sah dan betulnya. Tu bawah ke satu lah. Betapa perinya, yakni betapa halnya, yakni betapa sah dan betulnya. Dan iaitu Allah Ta'ala yang berkehendak kepadanya, kepada Allah, oleh tiap-tiap barang lain daripadanya. Wa yu'khadhu wa yu'khadhu minhu aidan hudusul alami bi asrih iz law kana syai'un minhu qadiman lakana dhalika syai'u mustaghniyan anhu ta'ala kaifa wa huwa ta'ala alladhi yajibu an yaftakira ilaihi kullu ma siwahu. Dan diambilkan daripada iftikar pula, mana dimafhumkan, dipahami pada kata Tuhan bersifat iftikar 9 sifat ni, baharu alam dengan sekaliannya. Alam dunia ni baru. Kerana jikalau ada sesuatu daripadanya, daripada alam itu qadim. Kalau kita bubuh kata alam dunia ni qadim, nascaya adalah sesuatu itu terkaya daripada Allah. Sebab dia qadim juga. Allah qadim, suatu alam pun qadim. Maka dia tak berhajat benda qadim lah. Itu sekiranya. Pada alam tu benda baru. Betapa perinya, betapa halnya. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang wajib bahawa berkehendak kepadanya, kepada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Kedua tu ke bawah. Dan tidak tersembunyi bahawa ini lebih di atas aqaid. Hak ni lebih pada akidah. Tetapi setengah pada bagai yang bergantung dengan dia, dengan aqaid. Bermula gharak. Gharak bukan ngah tu gharak. Bermula gharak tujuan daripada demikian itu hendak menolak i'tikad falsafah. I'tikad falsafah yang mengatakan bahawa alam ini qadim. Sebab kalau mengikut kajian falsafah, alam dunia ni bukan benda baru, benda qadim. Tetapi hanya yang dikata oleh mereka itu benda qadim, anasir yang 4. Mana anasir? Air, tanah, api, angin. Itu anasir dia panggil. Tanah, air, api, angin kata okeylah. Wa yu'khadhu minhu aidan alla ta'sira li syai'in minal kainati fi asarin ma wa illa lazima alla an yastaghniya dhalika al-asaru an maulana jalla wa azza kaifa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu umuman.
وعلى كل حال هذا إن قدرت أن شيئا من الكائنات يؤثر بطبعه وأما إن قدرته مؤثرا بقوة جعلها الله فيه كما يزعمه كثير من الجهلة ولذا فذلك محال أيضا لأنه يسير حينئذ مولانا جل وعز مفتكرا في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة وذلك باطل لما عرفت من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما سواه. Dan diambil daripada iftikar pula, diambil mana yukhadhu ayyufhamu, dipahami daripada iftikar itu pula bahawa tidak memberi bekah bagi suatu daripada kainat pada bekah barang bekah ada ia. Mana benda baru semua tak dapat boleh memberi bekah. Hanya yang memberi bekah tu Allah Ta'ala ya. Dan jika memberi bekah ia nascaya lazim bahawa terkaya bekah itu pada Tuhan kita Jalla wa'azza bitapa, dan iaitu Tuhan yang berkehendak kepadanya kepada Tuhan oleh tiap-tiap barang yang lain. Hal keadaannya umum melengkapi sekalian. Dan atas tiap-tiap kelakuan ini, jika engkau takdirkan bahawa sesuatu daripada kainat ini memberi bekah dengan tabiat, kita bubuh kata kalau benar kainat ni boleh berbekah dengan tabiat dia. Semua takdir saat ini. Adapun jika engkau takdirkan dia beri bekah dengan kuah, maksud dengan tabiat ni, kalau kita makan kenyang sebab makan tu. Adapun dengan kuah tu lain. Kita makan kenyang dengan sebab nasi tu yang menjadi kekuatan nasi. Tu dengan kuah. Dia tak sama tu. Makan nasi kenyang. Nasi iwi kenyang, rusak akidah. Makan nasi tu kenyang, bukan nasi iwi kenyang. Satu power kekuatan tu yang jadi di nasi. Tu lain, tu kuah dia panggil. Dia gantung dengan Tuhan juga tu. Yang dijadikan dia akan kuah tu oleh Allah padanya. Seperti bagai menyekakan dia oleh kebanyakan pada orang-orang jahil. Maka demikian itu mustahil pula. Semua itu mustahil juga. Karena bahawa sejadilah ketika itu Tuhan kita Jalla wa'azza berkehendak kepada mengadakan setengah perbuatannya pada wasitah yang menengahi. Maka yang demikian itu ni berkehendak kepada mengada tu sani batilun. Itu tak sah, itu batil. Karena barang yang telah engkau ketahuikan dia daripada wajib kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang lainnya. Sebab lepas dah sana lah. Akan satu turun di bawah. Dan tidak tersembunyi bahawa tidak memberi bekas segala kainat. Kainat ni benda-benda makhluk lah. Itu diambil pada wadaniyah. Pahal kata semua benda kainat tak boleh beri bekas ni, kita pahal wadaniyah tu. Sifat wadaniyah Allah Ta'ala. Sesungguhnya telah musarah oleh pengarang dengan demikian itu kerana menolakkan dengan sorah atas firqah yang sesat, iaitu 4 firqah. Ni 4 golongan ni sesat ni. Siapa 4 firqah? Firqah pertama i'tikad bahawa api dan pisau dan umpamanya itu memberi bekah dengan tabiat, yakni dengan zat dengan tabiat. Dan firqah ini tidak khilaf ulama pada kufur. Api tu henguh, pisau tu putuh, orang pergi lagu ni kufur. Rusak akidah. Firqah yang kedua i'tikad bahawa api dan pisau itu memberi ia dengan kuah yang menjadi Allah padanya. Yang sakut dengan Tuhan juga. Tapi wasitah. Ini hak jahil ni. Yang ini tidak memberi bekah ia dengan zatnya. Dan firqah ini bersalahan ulama pada kufur. Dan kaum yang asah tidak kufur. Tak kafir ni. Maka nasi kenyai. Nasi we kenyai bukan satu kekuatan dalam nasi we kita kenyai. Hak Tuhan buat. Satu zat dia. Maka ni firqah ni khilaf pendapat yang asah kata tak jadi kafir. Dua lah. Firqah yang ketiga, i'tikad ia bahawa tidak memberi bekah malaikat Allah. Hak ni Tuhan semata.
Tetapi etika ia akan berlazim-laziman antara api dan pisau. Ini kes itu berada. Balik humi comel dah. Kat belakang itu tak jadi. Dan di antara segala bekah. Dan firqah ini tidak jadi kafir, tetapi terkadang menarik oleh demikian etika itu kepada kufur. Yang makan nasi kenyek. Tuhan we berkuih kenyek, tapi kena makan. Dia kata. Dia panggil rusak juga tapi tak menjadikan kafir lagi, cuma menarik jadi kafir. Kerana bahwasanya terkadang membawa kepada ingkar beberapa perkara yang mencari bagi adat seperti mukjizat para nabi dan seperti bangkit segala jasad. Takut-takut situ. Firqah yang keempat ni, hak ni dok kira hak sesat belakang ni. Etika ia bahawa memberi bekah itu tidak yang lain kalau apa tadi? Tidak yang lain melainkan Allah, dan etika ia dapat bersalahan antara api dan pisau upamanya. Jadi tiga yang lepas, hak ni hak akhir ni hak betul, dia pak firqah. Jadi tiga tadi itu yang menyeleweng, firqah yang keempat ni yang betul. Yang etika yang beri bekah tu Allah. Dan dia etika dapat bersalahan mana menyalahi antara api dan pisau upamanya. Dan antara bekah keduanya. Dan firqah inilah yang lepas daripada segala bahaya insya-Allah. Atau kita bukalah kita Aqidatun Najin. Ada bahas panjang lagi situ sebagai bab rajak ke. Wa qad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah lil aqsami salasati allati yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa azza wa hiya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Maka sungguhnya telah nyatalah bagimu terkandung terkandung perkataan la ilaha illallah bagi segala bahagi yang tiga, iaitu yang wajib atas mukallaf mengenal dia pada hak Tuhan kita, dan iaitu bagai yang wajib pada hak Allah Ta'ala, dan bagai yang mustahil dan bagai yang harus. Terkandung di situ. Habis kata. Dalam kalimah la ilaha illallah tu bertiga, hak wajib, mustahil, harus, tiga situ. Jadi 41 akidah di situ. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya'i wal malaikati alaihimus salatu wassalam wal kutubis samawiyyati wal yaumil akhir li'annahu alaihi salatu wassalam jaa bi tasdiqi dzalika kullih. Adapun kata kita, adapun perkataan kita. Qala bukan dengan kata, bukan mana qala lah, tu mana perkataan. Pasta. Adapun kata kita Muhammadur Rasulullah, maka masuk di dalamnya, dalam Muhammadur Rasulullah beriman kita dengan sekalian anbiya, situlah tu, dan malaikat, dan sekalian kitab yang turun dari langit, dan hari kiamat, hari kemudian, dan sekalian kerana bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang ia dengan membenarkan dengan segala yang tersebut itu sekaliannya. Sebab Nabi kita bawa mari, tak semua tu. Wa yu'khadhu minhu wujubu sidqir rusuli alaihimus salatu wassalam wastihalatul kadhibi alaihim wa illa lam yakunu rusulan umana'a li maulana al-alimu bil khafiyyati jalla wa azza. Wastihalatu fi'lil manhiyati kulliha li'annahum alaihim as-salatu wassalamu ursilu liyu'allimu al-khalqa bi aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim fayalzamu an la yakuna fi jami'iha mukhalafatu li amri maulana jalla wa azza alladhi iktarahum ala jami'il khalqi wa amanahum ala sirri wahyi. Dan diambil daripadanya, daripada qaulina Muhammadur Rasulullah. Situ lagi lah.
daripadanya. Ayuk khadhu min qaulina lah. Dia faham pada kata Muhammadur Rasulullah tu. Wajib benar sekalian Rasul, segala Rasul, semua Rasul bersifat dengan benar, dengan sidik. Dan mustahil dusta atas mereka itu. Dan jikalau tidak wajib benar dan tidak mustahil dusta, nescaya tidak mereka itu pesuruh yang kepercayaan bagi Tuhan kita. Kalau mereka tak benar, maka mereka bukan pesuruh Tuhan kita lah. Yang mengetahui ia Tuhan kita tu, dengan sekalian yang tersembunyi Jalla wa Azza. Dan mustahil mengerja mereka itu akan pekerjaan jadi tegas sekaliannya. Karena bahawasa mereka itu alaihimussalatu wassalam disuruh mereka itu supaya mengajar mereka itu akan makhluk, akan umatnya, dengan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka itu dan diam mereka itu semua jadi pengajaran belaka. Kata perbuatan, takrir semua. Maka lazim bahawa tidak ada pada sekaliannya itu bersalahan bagi suruh Tuhan kita Jalla wa Azza yang memilih ia akan mereka itu atas sekalian makhluknya dan mempercaya ia akan mereka itu atas rusia wahyu. Atas rusia wahyunya bawah atas segala hukum yang mendatangkan dengan dia oleh segala rasul. Itu rusia wahyu. Dan makna dengan diam mereka itu apa makna? Bahawa Rasulullah apabila mengerjakan seorang daripada manusia suatu pekerjaan dan mengetahui ia akan pekerjaan tu dan diam ia daripadanya dan tidak ingkarnya atau orang mengerjakan dia. Tu mana diam. Benar ni kalau Nabi tahu kata buat, dia tak ada kata gaposnya atau panggil takrir. Maka dia ambil dalil dengan diamnya itu atas bahawasa tidak mengapa bagi kita kerjakannya. Benar hak Nabi tak ada kata posnya. Ini boleh kita buat. Kalau dia tak boleh lagi lalu dah. Wa yu'khadhu minhu aidan jawazul a'radil bashariyati alaihim idzalika la yakdahu fi risalatihim wa uluwi manzilihim indallahi ta'ala. Wadzalika mimma yazidu fiha. Diambil daripadanya pula daripada qaulina Muhammadur Rasulullah. Tak situ. Faham pada kata Muhammadur Rasulullah tu. Harus segala a'ra' basyariyah. Apa makna? Yakni perangai tubuh manusia atas mereka itu atas Rasul. Orang jadi Rasul bersifat dengan a'ra' basyariyah, bersifat seperti manusia. Abang dia manusia bukan malaikat. Karena yang demikian itu tidak memberi cedera pada risalah mereka. Masalah dia bersifat manusia ni bukan bawa ada kurang cacat cedera dah untuk nak menyampaikan risalah. Dan ketinggian martabat mereka itu pada Allah, yang di sisi Allah. Tetapi yang demikian itu setengah pada barang yang menambah pada martabat mereka itu pula. Supaya sakit demi nak bertambahkan darjat mereka. Sakit sikit sebanyak. Kadang-kadang dia menyakiti oleh fak kurih. Itu sebagai nak menambahkan darjat bagi Rasul tu. Faqad ittadaha laka tadammunu kalimatai syahadati ma'akillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rusulihi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya nyatalah bagimu terkandung dua kalimah syahadah ini serta sedikit hurufnya. Huruf tak banyak, tapi makna dia tu banyak. Bagi sekalian bagian yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia akan sekalian yang wajib. Apa dia sekalian yang wajib tu wajib ketahui daripada aqaid iman pada hak Allah dan hak Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Dua-dua. Di situ mengandungi 50 akidah tu. Kalau kita tafsir 50 akidah.
wala'allaha liikhtisariha ma'astimaliha ala ma dzakarnahu ja'alaha syar'u tarjamatan ala ma fil qalbi minal islam wa lam yuqbal min ahadin al-imanu illa biha. Mudah-mudahan kalimah syahadah ini kerana tersimpannya iaitu sedikit lafaz serta melengkapi dan terkandung atas barang yang kami sebutkan dia. Akidah iman tadi telah dijadikan dia akan kalimah syahadah ni oleh syarak juhru bahasa. Juhru bahasa atas bagai yang di dalam hati. Makna bila kita mengucap dua kalimah tu menunjukkan akan berada hati kita tu. Juhru bahasa daripada Islam. Dan tidak diterima pada seorang akan iman melainkan dengan dia illa biha, dengan dia dengan kalimah tadi, dengan kalimah syahadah saat ni dah baru terima. Dhamir dengan dia tu kalimah syahadah. Apa makna dia? Tafsir perkataan bagi musannif. Artinya mudah-mudahan rusia Tuhan kita pada memilih ia akan kalimah yang mulia ini, kalimah syahadah, pada menerima iman dengan dia, dengan kalimah ni, tidak dengan yang lainnya. Arti kita nak menerima iman tu mesti kena dua kalimah ni. Tak boleh. Daripada yang menunjukkan atas sabit wadaniyah bagi Allah seperti Allah wahidun, Allah yang satu. Kerana dua pekerjaan besar keduanya. Mana dia? Pertama disikit hurufnya, barangkali sedikit. Dan keduanya terhimpun atas sekalian makna akaid tauhid. Takut pertama sedikit hurufnya, nak gitu kita bakal ada. Sikit, sedikit lah. Ambil dah tak lepas pada sing dia. Sedikit hurufnya. فعلى الآكل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى يمتزج معناها بلحمه ودمه فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر وبالله التوفيق لا رب غيره. Itu dekat-dekat Nabi nama yang Ibrahim itu dekat-dekat Nabi salah. Maka segi atas orang yang mempunyai akal itu bahawa membanyak daripada menyebut kalimah ini, kalimah syahadah ni. Sebut biacak si kalimah ni. Padahal menghadirkan hati bagi-bagi meliputi atasnya, bagi-bagi yang meliputi ia kalimah sani atasnya, atas bagai tu dhamir. Apa dia bagai? Bayan daripada akaid iman. Tu bayan situ. Hingga bercampur makna dengan daging darahnya. Maksud itu. Bijlira, wipsura daging darah. Maka bawasa melihat ia baginya daripada beberapa rusia, yang akan nampak rusia-rusia dan ajaib. Hak pelik-pelik lah Tuhan kanak nak nampak. InsyaAllah ta'ala akan bagai yang tidak masuk di bawah kira-kira dan hingga. Dan dengan Allah lah memberi petunjuk, tidak Tuhan yang lain daripadanya pada Allah. Kesatu, artinya apabila kita ketahui bahawa sekadar kalimah yang mulia ini daripada yang terlebih besar segala pekerjaan yang besar-besar, segia atau orang mempunyai akal berkana ia kemenangan dengan bagai tak dapat dihinggakan pada pahala. Segia bahawa membanyakkan menyebut kalimah yang mulia ini pada tiap-tiap waktu dan tiap-tiap hal, tiap-tiap kelakuan. Itu hal kelakuan. Dan sekurang-kurang banyak pada fuqaha 300 dalam sehari semalam. Fok pekah 300 lah. Dia tak serupa tasawuf tu. Dan pada ahli sufi sekurang-kurang banyak 12,000 sehari semalam. Yang banyak lah. Fuqaha ni kada 300 lah, kena mengaji bab fiqh lagi. Sufi ni cara hang ngatik 12,000.
Dan bermula murak membanyak di sini menghabiskan segala waktu dan segala ahwal. Itu murak kan banyak. Banyak anak ikut dia. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala. Mana nas'alullah lah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa ahibba'ana indal mautina tikina bi kalimatis syahadati alimina biha. Dan kami pohon daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa dijadikan kami dan segala kekasih kami tak kalau mati. Kami ni bukan tua mutlak ni. Sanusi tu. Sebab mati hak dia. Kami ni tua mutlak yang badri ni, saya Sanusi tu. Akan menyebut sekalian kita dengan dua kalimah syahadah lagi mengetahui kita dengan dia dengan kalimah. Artinya bawah memohon oleh pengarang, yang murad dengan pengarang tu Syekh Sanusi, tu pengarang. Daripada Allah Ta'ala minta memberi taufik menyebutkan kalimah yang mulia ini tak kalah hampir mati. Dia minta dengan Allah bila dekat nak mati boleh sebutlah kalimah ni. Nak akhir hayat dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana ghalib bukan ngah tu rin. Kerana ghalib ketika itu lupa dan lalai. Ketika nak mati tu dia lupa dan lalai. Ghalib sebab kesakitan dan ketika mabuk nak mati, sakaratul maut. Lagi pada ketika itu hadir syaitan mari kan nak mati tu. Hendak menyesatkan orang mukmin dengan didatangkan bagai-bagai rupa ibu bapa. Kadang-kadang buat rupa ayah kita, buat rupa mak kita. Dan kekasihnya sayang-sayang kita yang sudah mati dulu-dulu itu syaitan buat rupa nak bagi kita turut. Maka berkata tiap-tiap pada mereka itu telah kami dapat yang makbul pada Allah itu agama begiye-begiye. Maka mati oleh muatan agama itu. Tu dakwah tu syaitan dakwah tu. Maka orang dikehendaki Allah akan mati atau agama Islam tidak ia ikut sekali-kali pengajaran yang sesat itu. Kita turut. Orang tu tetap iman tak turut. Hanya ditetapkan atas agama Islam. Kemudian pada itu disuruh Jibril datang kepadanya, maka datang Jibril menyapu debu pada muka. Maka jadi tersenyumlah ia pada ketika itu. Dan berkata dan terbuat alih lagi Jibril, "Hei sianu, tidakkah engkau kenalkan daku bahawa aku Jibril? Dan sekalian yang datang kepadamu itu seteru kamu pada syaitan." Hari dah. Mati oleh muatan agama yang hanifah dan atas syariah yang jaliyah atau agama Islam lah. Maka tidaklah yang terlebih kasih kepada orang yang nak mati itu seperti datang Jibril ini. Itu sebablah kita Aqidatun Najin muka surat sikit sebagai tulis rojak kita sini sikit. Kemudian kata pengarang hak asal, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma zakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun wa radiyallahu an ashabi rasulillahi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Waktu suk kala Imam Sanusi mata Ummul Barahin waktu suk sekatnya darah ma Allah atas pengulu kita Nabi Muhammad dan atas segala sekalian keluarganya dan sahabatnya, dan sejahtera Allah atas sekalian mereka itu sebilang-bilang barang yang menyebut akan dia oleh segala mereka yang menyebut, dan sebilang-bilang barang yang lalai daripada menyebutkan oleh segala mereka yang lalai pada menyebut, dan diredha Allah Ta'ala pada segala sahabat Rasulullah sekalian, dan redha Allah daripada segala mereka mengikut sahabat dan segala yang mengikut bagi mereka itu sahabat-sahabat tabi'in ini tabi'in dengan kebajikan hingga hari kiamat. Dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Intaha Syekh Sanusi. Sakat tu je. Ini kita ngaji mata Barahin dah sekali habis hari ni. Dah. Syekh Sanusi lah ni. Mata Ummul Barahin. Sekali jalan sepitah lalu. Habis kata. Itu masuk pada tuai kita hak Muta'im Badrai ni lah.
Ketahui olehmu bahawa wajib atas tiap-tiap mukallaf beriman dengan sekalian anbiya. Nama bila kata anbiya tu bukan sikit tu. Sama ada tersebut nama mereka itu dalam Quran ataupun tidak. Maka bilangnya anbiya tersebut dalam Quran 28. Adam, tarekah tu. Nuh, Idris, Hud dan tu kita buat. Bukan suruh buat tulis saya tak. Baca tu pita-pita. Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yusuf, Lut, Yakub, Musa, Harun, Shu'aib, Zakaria, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Ayub, Yunus. Akhir sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak sebut 5. Lepas tu hak tambah lagi tu dan Uzair. Uzair ni siapa? Uzair ni. Uzair tu siapa dia? Uzair. Tengok. Akar 2 tu, bawah akar 2. Berkata Imam Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim lima uskila min talkhisi kitab Muslim. Kitab ni 9 jilid. Kitab baru ni. Uzair itu ialah seorang laki-laki daripada Bani Israel. Kata Qurtubi. Dikatakan bahawa tak kala membakar oleh Bukhtanasar. Tu raja tu. Raja Bukhtanasar. Baca gitu tu. Bukan Buharahja ada. Oleh Bukhtanasar akan kitab Taurat. Ni masa Nabi Musa ni. Dan membunuh ia akan orang-orang yang membacakan dia. Siapa yang baca kena bunuh dan menghafalkan dia. Maka Allah Ta'ala mencapak kitab Taurat itu ke dalam hati bagi Uzair itu. Segala hukum di hati Uzair itu. Tuhan capak di hati dia. Lalu membaca yang di atas mereka itu. Maka berkata orang-orang yang jahil daripada Yahudi itu daripadanya bahwasanya Uzair itu anak Allah. Dalam Quran kan? Aqalatil yahudu Uzairu bunullah. Tak. Itu dia panggil. Tu sasilah sebab dia tu. Ada dia ni adalah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dan Luqmanul Hakim, khilaf ulama ni. Luqman ni siapa? Mengikut pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muslim Darul Ma'rifah, tabak tahqiq Khalil Shihab. Dia punya kitab. Beliau berkata, telah berselisih para ulama tentang kenabiannya Luqman. Dia ni nabi ke bukan nabi? Banyak kita duk dengar ni Luqmanul Hakim ni. Maka berkata Imam Abu Ishaq As-Sa'labi telah ittifaq ulama di atas bahawasanya adalah ia hakim bukan ia nabi. Mana hakim ni mana orang bijak. Orang yang amat bijak, kecek dengan hikmat. Tu hakim. Malaikat Ikrimah. Maka berkata ia Ikrimah adalah ia nabi. Nabi dia. Dia nabi tu. Adapun Ibnu Luqman anak dia. Iaitu kata ki namanya An'am dan dikatakan juga Mishkam, tu nama anak dia. Allahu alam. Disebut dalam kitab Taisir Bisyarhil Jami'is Shaghir bagi Al-Manawi, Luqmanul Hakim itu ialah seorang hamba yang bangsa Habasyi. Orang Afrika, orang Ethiopia bagi Nabi Daud. Dia hamba kepada Nabi Daud alaihi salam yang Allah Taala memberikan dia akan hikmat. Bukan ianya Nabi di sisi kebanyakan ulama. Kesimpulannya masalah hak belakang ni ada khilaf. Kata setengahnya Nabi, kata setengah bukan Nabi. Luqman Hakim. Satu orang lagi ni dan Zulkarnain ni. Siapa dia Zulkarnain? Macam-macam habis. Atas bersalah-salahan ahli tafsir pada 3 yang akhir ini. Khilaf tu. Kedua turun di bawah. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, tabak Darul Faihaq. Dia tak sama cetak tu. Berkata ia dan telah berselisih tentang Zulkarnain itu. Maka kata kil ia adalah nabi. Dan ini ialah riwayat pada Abdullah bin Umar bin As dan di atasnya Zuhir Quran. Nabi dia ni. Telah mengeluar oleh Hakim daripada hadis Abi Hurairah bahawa Nabi bersabda ia, la adri Zulkarnain kana nabiyyan am aula. Aku tidak tahu adakah Zulkarnain itu nabi kah ataupun bukan. Ada satu hadis makna tak jelas. Dan berkata Wahab bin Munabbih
ia Zulkarnain adalah seorang hamba yang soleh. Kata ke adalah yang melekat macam-macam dah. Hak melekat pun ada, soleh pun ada. Telah menghikayatkan oleh Sa'labi dan menghikayat oleh Al-Jahiz, bukan Al-Jahiz, bahawa ibunya itu pada anak Adam dan bapa pada melekat. Orang ni pelik lagi. Mak orang, ayah melekat. Orang ni pelik dah ni. Kata ke ia adalah setengah pada raja-raja. Zulkarnain ni raja. Jadi kesimpulannya di kalangan ahli sirah, ahli tafsir ada khilaf 3 yang belakang. 25 dulu tak ada khilaf. Kata setengah ulama wajib mengetahui naik ke atas. Segala yang tersebut itu wajib kena tahu tu. Dan wajib mengajar anak-anak dan isteri dan khadam, anak-anak koli kena ajar. Dan wajib kita percaya mereka itu satu-satu. Dan yang tidak kita ketahuikan nama mereka itu wajib kita percaya dengan jalan perhimpunan, yakni atas jalan ijmali, bukan tafsili. Itu perhimpunan. Wajib atas jalan ijmali. Habis kata kita beradu semaya dan kita sambung lepas best lalu best lalu semaya kita sambung lalu. Wallahu a'lam. Faidatun bermula binengi Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abdul arifin. Nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.